Ya, selamat malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Sekarang kita teruskan dengan segmen yang seterusnya dengan tajuknya Memburu Impian. Bersama dengan kekanda saya. Ya Allah, selamat datang diucapkan kepada kanda saya, Dr. Azu. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita. Selamat malam Malaysia. Terima kasih, Adik. Macam mana kita ni? Dah lama tak jumpa. Baru je hari itu kita jumpa kan. Borak-borak dengan Dr. Azu ni seronok. Kalau tengok di Instagram, banyak kata-kata positif yang boleh menjadikan inspirasi buat anda semua. Sukalah daripada perjalanan hidupnya. Ni nak kongsi lagi sekali. Ni ramai penonton-penonton kena tahu. Boleh ya, Doktor? Boleh, insya-Allah. Kan? Okey, buat maklumat anda semua, mari kita kaji ni, mari kita kenali Dr. Azu. Sedikit je lah ni, nanti kan Dr. Azu pun nak kongsikan cerita panjang lagi kan. Ini dah buat maklumat anda, 2020 terlibat dengan lebih daripada 50 projek khidmat komuniti, menjelajah lebih 38 buah negara seluruh dunia dan banyak lagi. Fakta dia bermula sebagai educator dan trainer pada 2004, ada family tuition, habis sarjana muda 2006, terus mulakan bisnes sendiri dan banyak bekerjasama dengan negara luar seperti Indonesia, Saudi Arabia, Australia dan UK. Berhijrah ke United States pada 2008 Mbak Hang dan pulang kembali pada 2015. Itulah sedikit sebanyak, Doktor. Banyak tu. Banyak, sedikit sebanyak, banyak apa cerita ni kan. Tapi itulah dia nak dikongsikan dengan penonton-penonton ni kan. Apakah konsep asas yang kita kena faham sebelum memburu impian 2021? Konsep asas kan? Asas ni kan Adi, macam kita buat rumah lah. Kan, kalau buat rumah tu, asas dia tak teguh, apa jadi kat rumah? Rumah runtuh. Runtuh, roboh. Jadi kalau rumah asasnya teguh, rumah kita kukuh kan? Sama juga macam kita nak memburu impian, membina impian kan? Tak kisahlah apa bentuk impian pun. Apa impian tahun baru? Impian tahun baru. Sedih. Yang sedih-sedih. Sekejap lagi kita bagi tahu macam mana. Ya, betul. Tapi lebih keutamaan kepada kerjaya dan juga ibu dan ayah. So konsep asasnya kena tahu bagaimana impian tu sebenarnya kita berjaya untuk capai. Siapa yang buat kita capai impian tu? Itulah konsep asasnya. Kita kena ada satu persoalan dalam kepala kita. Siapa yang boleh berjayakan kita untuk mencapai impian tersebut? So itulah asasnya. Asasnya adalah jawapan kepada soalan saya tadi. Jadinya Doktor, ada setengah daripada kita yang memang asasnya dia dah tahu diri dia sendiri untuk berjaya. Betul. Tapi ada setengah daripada kita ni segelintirnya merasakan bahawa perlu ada sokongan daripada orang-orang sekeliling. Terutamanya sahabat, ahli keluarga. Adakah salah? Ada asas seperti itu? Tak, betul. Cumanya yang paling kukuh adalah diri kita yang pertama. Tapi sebelum datang diri kita tu yang kita lupa tu, asas kita tak berapa nak kukuh tu sebelum diri kita tu. Sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif agama lah ataupun kita sebagai seorang Muslim kan. Siapa yang mencipta kita lah. Dialah yang mampu menjadikan impian kita kenyataan. Kan? Lepas tu baru datang diri kita. Jadi bila kita tahu konsep yang pertama mencipta kita adalah Tuhan kita, yang kedua adalah diri kita. Bila kita gabungkan, bila kita tahu Tuhan mampu membantu kita capai impian dan diri kita pun mampu untuk mencapai impian, maka dari situ barulah datang benda-benda lain. Datang dengan sendiri. Datang dengan sendiri dan menjadi lebih kukuh. Betul. Jadi, perlu tahu juga apa halangan dan cabaran. Biasanya lah halangan ni macam-macam. Setiap daripada individu kita ni ada halangan ataupun cabaran tersendiri. Tapi halangan dan cabaran untuk mencapai impian kita itu. Sebenarnya ada banyak lah kan. Kita kalau kita bercakap tadi macam saya kata, Nadia pun cakap kan, asasnya siapa? Diri kita sendiri. Samalah tu kalau kita melihat dari perspektif Islam kan. InsyaAllah saya rasa saya betul ni saya maksudkan ni. Dalam surah An-Nur ayat 78 ada cakap yang baik datang dari Tuhan, yang buruk datang dari kesalahan diri kita sendiri. Jadi halangannya adalah diri kita sendirilah. Sebab apa? Sebab dah dinyatakan kan dalam surah tu. Lepas tu bila kita kaji lagi, apa kesalahan kita? Mesti kita tertanya, apa benda ni? Apa pasal impian aku tak jadi kenyataan ni kan? Betul tak tercapai-capai. Lepas tu kita kaji, kita jumpa pula dalam surah Al-An'am ayat 32. Cantiknya. Kerana kamu tidak berfikir dan menggunakan akal. Tengok dah terjawab. Tengok semua benda dalam kehidupan kita ni, kunci dia adalah semuanya dah terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Jadi itulah dia yang mana yang rajin baca, banyaklah pengetahuan dia. Tapi
itulah, ya, sekarang ni faham ada yang lebih mudah pembacaan, hasil bacaannya di media sosial, doktor. Tapi itulah mungkin pembacaannya tidak menyeluruh. Macam yang bercakap ni pun kadang lagi banyak kita baca, lagi banyak kita tak tahu, doktor. Betul, lagi banyak salah faham kan. Betul, Lagi banyak macam kita persoalan keliru. Keliru antara hasil bacaan yang kita baca. Tapi itulah, kita dah ikut cara yang betul, kita dekat dengan Tuhan. Tetapi seringkali kita dah lakukan apa sebaik mungkin untuk mencapai impian kita itu, jarang tercapai impian itu. Kita dah berusaha, doktor, ya. Saya bukan nak katalah saya ni mengeluh tapi tak buat apa-apa kan. Kita dah berusaha bersungguh-sungguh, tetapi layu di tasik madu jugalah cerita dia. Banyak tak impian tercapai 2020? 2020 banyak terkandas, tapi alhamdulillah Banyak dia terkandas. tak tercapai, tapi Tuhan bagi ganjaran lain. Itulah, Betul. dia kena redha dan juga kena berusaha lebih lagi. Betul. Dia dapat imbuhan yang lain daripada apa yang kita impikan. Alah, sebenarnya kan apa yang kita tak capai semalam, kita masih ada peluang untuk capai esok kan, betul tak? Caranya macam mana kita nak capai je. Dekat situ ada success blocker kan, orang kata. Success blocker ni diri kita jugalah tadi kan. Betul. Apa yang ada dalam kepala kita, kita punya mindset kita, cara kita berfikir. Macam lagu apa? Jika kau fikirkan kau boleh. Hey. Kan? Semua kat sini kan. Kalau boleh, kita bersemangat lah nak buat benda tu. Kalau kita rasanya malah nak pergi studio hari ni, memang kita tidur lah kat rumah. Betul. Kan? Ya, betul. Tapi tak dapat dinafikan bila, yalah, walaupun kita dapat kerjaya yang kita minati, ada masanya jugalah momen-momen tu kita macam down sikit, lihat sikit apa yang boleh boostkan energi kita. Supaya apa tu, taktik yang boleh kita gunakan, kita lebih bersemangat dan dapat capai impian kita. Sebenarnya kita kena surrounded macam apa? Kita kena dikelilingi oleh orang-orang positif lah. Kan? Kadang-kadang kita cenderung untuk dengar lagu-lagu sedih dah lah. Kita tengah sedih. Lepas tu kita dengar lagu sedih. Lagilah. Benda tu sebenarnya kalau mengikut psikologinya, dia membentuk self-image negatif kita. Sebagai contoh kan, kita tengah sedih, kita dengar lagu Aku Benci Padamu. Macam tu lah. Lagi bertambah-tambahlah benci Saya tak kita tahulah. sedih. Saya tak tahu lagu apa kan. Contoh-contohlah kan. Contoh. Lagi bertambahlah benci kita kat orang. Dia mempengaruhi kita punya mental sebenarnya. Tanpa kita sedar. Dipengaruhi oleh minda separa sedar kita. Jadi kalaulah kita dalam keadaan macam tu, kita tengah sedih, kita jangan duduk dikelilingi oleh suasana sedih, duduk sorang-sorang. Negative vibe. Lepas tu orang nak datang jumpa kita, kita tak nak kan. Kita kurung-kurung. Kalau boleh kita cuba keluarkan diri kita daripada situasi itu. Kita cuba carilah environment baru, sebab banyak je sebenarnya orang-orang kat luar sana yang baik-baik kan. Yang nak jadi kawan kita. Mana tahu kat situ kita jumpa jodoh. Amin ya rabbal alamin. Dia jodoh dia pandang double N kan. Tapi itulah ada pengisian yang sangat cantik dan juga betul lah, ya. Ada yang daripada kita ni memang tak suka nak berjumpa tu sebab ada cerita sebaliknya. Tapi sebelum tu kita simpan dulu. Kita nak bagi kita berehat dulu. Kita berehat seketika, boleh, doktor, ya? Boleh. Kita tarik nafas dulu. Bagi penonton-penonton ni pun jangan ke mana, banyak lagi perkongsian daripada Dr. Azu. Terus setia bersama dengan kami pastinya dalam Samak Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami Samak Malam Malaysia. Seronok sembang-sembang dengan doktor ni sebab kita sentiasa nak muhasabah diri, dah dapatkan ilmu. Lagi-lagi doktor banyak mengembara. Tadi kan dah baca tadi cerita. Jadi doktor pun cakap, saya selalulah ceritakan doktor dah banyak dah ilmu, banyak perkongsian kan. Tapi doktor kata makin banyak kita mengembara Nadir, makin banyak kita rasa yang kita tak tahu kan. Betul. Tapi tadi kita nak kaitkan lagi sebelum kita berehat tadi kan. Sebab ada di antara kita ni yang doktor kata macam nak elak daripada berjumpa dengan orang sebab dia merasakan sebab trauma agaknya, sebab dia jumpa dengan surrounding yang memang bagi vibe negatif. Sentiasa mengajukan soalan-soalan sensitif, tapi sebenarnya mereka tak tahu cara menjawab yang baik. Sebab mereka tak tahu sebenarnya daripada vibe negatif tu kita boleh tukar jadi positif. Dia asyik terus sentap je kan. Cakap diri sendiri ke tak, ialah pasal pengalaman dia luahan daripada rakan-rakan mengatakan bahawa saya tak nak jumpa orang sebab apa, sebab nanti kan orang asyik-asyik bagi soalan yang sensitif kat saya. Jadinya sebenarnya kita kena tahu kaedah dia yang betul. Kita kan kadang-kadang kita boleh tukarkan negativity tu into positivity in just a second Nadir. Sebenarnya kalau kita tahu dan kalau kita yakin dengan minda kita, sebenarnya kadang cuma
kenapa benda tu tak jadi, kita tak yakin dengan diri kita. Dan kita rasa macam tak apalah, biarlah kesedihan tu menyelubungi hidup kita buat sementara waktu. Sebab kita dah terbiasa dari kecil macam tu. Bila kita sedih, kita biarkan diri kita dalam kesedihan kan. Sebab tu bila kita besar ni, kita nak tukar negativity tu into positivity, sebenarnya sangat susah kan. Tapi sebenarnya tak susah. Contoh kan Adik, kalau kita jalan-jalan, lepas tu kita langgar burung. Kan, burung tu mati. Kita nampak burung tu mati. Lepas tu kalau kita keluarkan kata-kata seperti, alamak, aku langgar burung mati. Emosi yang akan muncul tu, emosi menyesal. Satu hari kita akan menyesal. Tapi kalau kita tukarkan benda tu jadi positif, kita kata, alamak, aku langgar burung. Sebab mungkin anjing tu kelaparan kot. Sekejap lagi anjing tu nak makan burung tu. Jadi aku bagi rezeki dekat anjing tu. So benda tu jadi positif. Satu hari kita akan happy. Kau tahu tak, aku bagi rezeki tadi dekat anjing tu. Maintain dia supaya so, kita tukar. Tak jadi Mak Saleh kata apa? When you get a lemon, change it into lemonade. Kita. Biasalah macam tu. Tengok barulah faham, tengok dia kaitkan dengan bahasa-bahasa Inggeris. Cantik sekali lah. Tapi kan doktor ni, ada teknik ni yang saya suka ni, nak cari apa yang doktor selalu gunakan. Doktor selalu cakap pasal hukum daya tarik untuk capai impian. Daya tarik macam mana tu? Kita main tarik tali ke macam mana tarik ni kan? Nak bagi penjelasan ni kan. Yelah, guna kata-kata apa tu macam bunga-bunga ni kan, supaya bagi lebih jelas dengan penonton-penonton sama malam ni. Alang-alang nak orang kata nak masuk tahun baru ni kan. Hukum daya tarik Nadia, hukum daya tarik ni satu ketentuan Tuhan lah. Dia macam hukum graviti. Dekat sekolah dulu kita belajar hukum graviti, kita belajar hukum gelombang bunyi, kita belajar hukum pantulan. Tapi kita tak belajar hukum daya tarik. Hukum daya tarik ni satu konsep yang mengatakan cetusan fikiran kita boleh menarik cetusan fikiran lain datang dalam hidup kita. Apa yang kita fikir, itu yang kita dapat. Dia macam trigger juga ke doktor? Bukan trigger. Dia bukan trigger. Dia tarik. Dia macam ni. Saya teringat dekat Nadir. Tiba-tiba Nadir muncul. Panjang umur Nadir. Pernah terjadi tak? Pernah. Hukum daya tarik. Hukum daya tarik. Ataupun saya teringat nak makan nasi lemak. Tiba-tiba Kak Liza datang bawa nasi lemak. Masya Allah. Mana dia tahu nasi lemak tu? Terima kasihlah Kak Liza. Itu cetusan fikiran saya. Menarik cetusan fikiran yang sama untuk datang. Macam konsep microwave keluarkan gelombang, kita tak nampak. Otak kita ni sebagai manusia keluarkan gelombang juga, tapi kita tak nampak. Benda ni benda gaib kan. Dalam surah Al-Baqarah ada sebut. Itulah hukum daya tarik. Indahnya. Cetusan fikiran menarik cetusan kita. Fikiran yang lain. Jadinya kita gunakanlah teknik itu untuk capai impian. Betul. Tak salah ya, maknanya impian tu kita gunakan daya tarik. Kita fikir selalu ni nanti Kang nak capai, nak jadi ni. Betul. Tadi aku baca berita. Memang orang gelak lah kalau dah boleh baca berita. Memang nanhadoh lah. Tapi kita gunakan daya tarik tu kan. Betul. Hukum daya tarik. Selain daripada tu, kita akan kena berusaha untuk mencapai ke, ataupun memang orang kata daya tarik, kita fikir je lah memang nak jadi tu. Cetusan fikiran sahaja sebenarnya sudah cukup untuk menarik apa saja yang kita nak datang dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni Nadir macam ni. Excited nak bagi tahu ni. Ada dua situasi manusia. Manusia pertama dia kena keluar pergi cari kerja, cari duit, cari rumah sewa. Manusia pertama. Manusia kedua dia duduk je rumah, tapi orang datang untuk cari dia, bagi rumah sewa. Orang datang bagi makanan dekat dia. Orang datang bagi bunga dekat dia. Dia duduk rumah. Orang pertama ni manusia biasa, orang kedua menggunakan konsep hukum daya tarik. Maknanya rezeki datang kat dia, benda datang kat dalam hidup dia. Sama juga macam impian dia. Kalau dia nak saya nak rumah besar lah, saya fikirkan nak rumah besar. Tahu-tahu dia menang pula cabutan bertuah, dapat rumah rezeki besar. Dia kan. Itulah hukum daya tarik. Hukum daya tarik. Betul. Tengok, bukan saja dengar daripada alam macam hukum daya tarik, tapi bila kita mendalami betul-betul apa yang telah dikongsikan ilmu yang dikongsikan oleh Dr. Azu ni, kita cuba. Janganlah kata kita ni macam tak nak cuba. Semuanya ikhtiar, dikira ikhtiar kan Dr. Azu kan? Betul. Tak adalah istilah kata apa khurafat lah, apalah, taksub lah, tak ada. Kita semua selagi kita tak menduakan pencipta kita masih lagi berserah kepada dia. Apa salahnya kita gunakan hukum daya tarik tu sambil diselitkan dengan apa tu kepercayaan kepada Allah SWT. Lagi cantik kan? Hukum daya tarik ni satu lagi Nadir memang disebut di dalam Quran, cuma kita kadang-kadang kita
terlepas pandang, kita tak kaji kan. Dalam surah An-Nur ada sebut, dalam surah Al-Isra ada sebut. Salah satu kan ada sebut yang lelaki-lelaki yang baik buat wanita-wanita yang lain. Maknanya kat situ lelaki yang baik akan menarik wanita yang baik datang. Sama juga konsep apa yang kita keluarkan, itu yang kita dapat, itu yang kita tarik. Jadi kalau kita kaji, kita akan tahulah kan. Sama juga macam impian kita lah. 2021 kita nak apa? Kita nak rezeki, kita nak menang itu, nak menang ini kan, nak rumah besar, kereta besar. Manalah tahu tiba-tiba kahwin dengan Nadia bagi rumah besar. Dah dapat. Betul tak? Amin dah robat alamin. Rezeki kita tak tahu. Tuah ayam nampak di kaki. Betul. Tuah manusia mengata-kata boleh. Yang penting usaha je lah. Usaha dan juga gunalah kaedah daya tarik tu kan. Semoga dapat kita kongsikan. Ini lagi ni, ada lagi daripada penonton-penonton pun ingin tahu lebih lagi. Boleh doktor kongsikan strategi ataupun teknik terbaik untuk jadikan impian kita kenyataan. Untuk tahun 2021. InsyaAllah. 2021. Lambat. Ya Allah, lebih baik daripada 2020. Amin kan. Amin. Banyak tadi. Sebenarnya kalau kita study dalam bidang psikologi ataupun dalam bidang sains sekalipun, ada banyak teknik kita boleh pakai untuk tarik impian kita. Salah satu teknik yang diguna pakai dalam organisasi, kita boleh applicablekan adalah menggunakan macam, tahu tak, grafik visualisasi ataupun vision board. Vision board? Kita letak je gambar-gambar idaman kita dekat situ. Contoh kalau kita nak kahwin, kita letaklah gambar kita dengan pasangan kita kat situ. Dekat kertas A4 kita tampal. Lepas tu kalau kita nak rumah besar, kita letak gambar rumah dekat situ, kita tampal. Dan kenapa teknik ni berjaya? Sebab makanan otak kita adalah gambar. Jadi dekat situ otak kita ni, minda kita tak boleh bezakan antara betul dan salah. Jadi dia akan rasa macam, oh inilah yang Nadia kena ada. So dia akan cuba untuk merealisasikan apa yang Nadia nak. Sungguh kita kena cuba. Saya dapat pergi travel around the world sebab saya selalu berangan, saya selalu letak gambar saya lah yang main salji, menari-nari ke atas puncak gunung tu. Kan. Seronok Kalau tengok gambar-gambar atau kerangan dulu kan. Maknanya kita letakkan gambar. Betul. Gambaran situ kan. Gambar yang apa yang kita nak. Kalau kita nak travel pergi Paris, kita letaklah gambar Paris, lepas tu kita letak gambar kita. Itu yang pertama. Yang kedua boleh pakai hipnosis lah sebenarnya. Hipnosis ni takut dengar kan? Takut. Hipnosis ni kan pula habis. Bukan pukau. Bukan pukau. Hipnosis ni kita membisikkan kepada diri kita kata-kata yang baik. Sewaktu sebelum tidur, kita sebutlah kata-kata positif, apa yang kita nak jadi, apa yang kita nak capai. Sebagai contoh, kalau kita nak berjaya dalam hidup, kita sebutlah saya berjaya, kan. Lepas tu kalau nak kahwin, saya mempunyai pasangan yang romantik, begitu. So kita dalam bahasa kasarnya hipnosis lah. Maknanya kita macam memukau diri kita. Saya kena berjaya, gitu. Wah, itu kan kata-kata tu kan boleh dia akan boost lagi ke? Betul. Effort itu naikkan lagi semangat. Betul. Kita kan. Kata-kata pengukuhan diri merupakan salah satu teknik yang memang proven 90% di negara Eropah membangkitkan motivasi dan mencapai impian regardless of whom. Tengok tu jadinya semua rakyat Malaysia yang menonton Selamat Malam Malaysia ni, ayo kita mulakan taktik-taktik yang telah dikongsikan oleh Dr. Hazu. InsyaAllah. Sedapnya lah kalau perkongsian dengarkan. Dia tak puas tau dengan lemah lembutnya tutur katanya, tapi penuh dengan pengisian. Kalau boleh penonton-penonton ni ramai juga nak tahu Instagram dan juga Facebook. Kalau ikut, sebab saya dah memang ada Instagram Dr. Hazu. Jadinya banyak perkongsian dikongsikan bila kita rasa down, hati kita rasa tak tenteram ke apa. Tengok je lah perkongsian dia kan. Terus kita berseri-seri. Apa dia kan nama Instagram? Azu Syahadan, insyaAllah boleh. Kalau dekat Instagram saya selalu cerita kisah travel. Tapi kalau tengah down, boleh pergi dekat saya punya Facebook. InsyaAllah dekat situ banyak cerita-cerita kenapa kita tak berjaya mencapai impian kita. Salah satu alasan lah. Alasan. Jangan bagi alasan. Selalulah guna alasan. Sebab apa katanya, dia tak capai, jadinya dia bagilah alasan. Betul. Jadi jangan ada alasan selepas ini. InsyaAllah kalau nak banyak lagi perkongsian, anda bolehlah saksikan di Facebook dan juga Instagram. Kata-kata terakhir sikit bagi pesanan kita buat penonton Selamat Malam Malaysia, Dr. Hazu. InsyaAllah. Sebenarnya apa yang mustahil bagi manusia tak pernah
mustahil bagi Tuhan. Apa yang susah bagi kita, tak pernah susah bagi Tuhan. So kita kena betulkan minda kita, kita kena set target. Lepas tu daripada situ, kita boleh buat action plan. InsyaAllah semua orang mampu berjaya kan. Wah, terbaik sekali. Terima kasih kekanda saya, Dr. Hazu. Ya, minta maaf ada yang kurang daripada kami ya. InsyaAllah Sama kita akan juga. berjumpa lagi. Nanti akan datang pun kalau ada lagi yang bagi sumber semangat lagi, bolehlah panggil Dr. Hazu lagi ya. Boleh insyaAllah Nadir. Baik, terima Doakan yang kasih. terbaik untuk Nadir. Alah, baiknya. Alhamdulillah, Amin. Selalu doakan. Okey, baik. Dan juga buat penonton-penonton Selamat Malam Malaysia. Selamat malam. Apa malam? Malam kita nak tidur lah. Anda boleh pejam mata, tapi sebelum tu saya ucapkan ribuan terima kasih dulu buat anda. Kalau nak tengok saksikan ulangan, boleh tengok di Facebook kami Selamat Malam Malaysia RTM ya. Dan juga anda boleh saksikan di saluran berita RTM My Review 1, 2, 3. Hari esok ada lagi. Hari esok ada ya. Di saluran berita RTM My Review 1, 2, 3. Dan juga sudah semestinya anda nak mudah, muat turun saja aplikasi RTM Mobile ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Terima kasih untuk hari Sabtu. Hari esok bersama dengan Syafiqah dan juga jiran-jirannya. Ada konsep baru ke? Berita tengah malam, jangan lupa ya, dapatkan info juga. Yang penting SOP kena jaga. Apa dia pakai pelitup separuh muka, Betul. doktor. Lepas tu penjarakan fizikal. Janganlah nombor ni naik-naik lagi. Pening kau cowa. Okey, baik, sampai sini saja. Assalamualaikum dan selamat malam buat semua Malaysia. Bye-bye. Lambaian kasih sayang, doktor.